Datuk sendiri bagaimana cara untuk Datuk mengasingkan portfolio mana dan pembahagian dalam portfolio yang berbeza ni? Kalau blockchain ni dia baru, mungkin baru saja ada Ethereum, kita belum lagi berjinak-jinak dalam cryptocurrency ni, tapi saya rasa rakyat Malaysia mungkin was-was sedikit dengan Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita asingkan wang lebihan untuk dilaburkan? Okey, untuk kita asingkan atau kenal pasti, kita kena tengok dalam cryptocurrency itu pun ada beratus-ratus cryptocurrency yang ada dalam market pun. Kita kena pilih sama ada kita nak short term atau kita nak long term. Di situ kita kena analyze juga setiap daripada cryptocurrency itu dia ada produk-produk tertentu juga dan teknologi yang ada. Jadi kita kena kaji dia punya white paper ataupun dipanggil white paper lah untuk tahu dia punya produk dan dia punya background dan dia punya teknologi. Daripada situ kita boleh nilaikan potensi dia. Berapa jauh ataupun berapa potensi dia boleh pergi dan produk tu boleh manfaat ramai orang atau tidak. Sebab kebanyakannya cryptocurrency ni dia sebenarnya wujud setahun dua tahun kebelakangan ini. Dan kalau kita tengok tahun ini saja, kita cerita Bitcoin sajalah. Sebab Bitcoin ini dipanggil satu cryptocurrency ataupun blockchain asset yang mempunyai sejarah yang panjang. Okay, daripada 2009 sehingga sekarang dah hampir 7 tahun. Okay, dalam tempoh 7 tahun ni dia punya total market capital sebanyak 30 bilion. Tetapi 4 bulan yang terakhir ni meningkat sebanyak 60 bilion. Jadi kita dapat tengok kat situ, inilah salah satu benda yang baru dan salah satu yang kita tak boleh abaikan. Something is going on dalam market capital seluruh dunia. Kalau kita lihat awal tahun ni satu Bitcoin $1,300 tapi sekarang ni satu Bitcoin $2,800. 2,800. Kita bercakap ni pun tengah bergerak-gerak lagi ni. $2,800. Ya, $2,800. Jadi ini menunjukkan satu peningkatan yang ketara. Bagaimana untuk melabur dengan selamat dalam kelas aset Bitcoin ini? Kalau di Jepun ia sudah pun ada rang undang-undang yang membolehkan rakyat negara itu melabur dengan tanpa was-was. Tapi di Malaysia kita belum ada perundangan yang mencukupi untuk cryptocurrency. Okey, bukan saja Jepun, malahan 2 hari yang lepas Filipin pun dah mengeluarkan satu rang undang-undang untuk virtual currency ni tadi. Jadi sebenarnya beberapa negara termasuk rantau ASEAN ni dah mula catch up lah ni untuk wujudkan legal framework macam mana untuk advice ataupun guidelines bagaimana macam mana untuk menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain. Tapi kita sebagai investor, kita mesti kena dapat ilmu dulu. Sebelum kita nak jump in suatu investment atau nak melabur dalam suatu cryptocurrency, kita kena study dulu. Ilmu terpenting dulu. Kena educate diri kita sendiri dulu. Baik, Datuk, Bitcoin, cryptocurrency kita tinggalkan sebentar. Aset kelas yang paling selamat mungkin dalam minda orang ramai masih lagi skim pelaburan unit trust ataupun skim-skim pelaburan yang dikeluarkan dan disyorkan oleh bank. Pandangan Datuk? Okey, macam saya beritahu sebelum ni, kita ada beberapa investment. Kita ada short term, kita ada long term. Jadi kita sebagai